Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat tengah hari. Okey, ini adalah borang kiraan merit yang pelajar-pelajar, guru-guru ataupun ibu bapa boleh muat turun daripada grup Facebook Hala Tuju Pendidikan selepas SPM. Borang ni pelajar boleh download, ada tajuk dekat atas. Kalau sekolah, mungkin sekolah boleh isikan, lekatkan di sini lencana sekolah sebelum diperbanyakkan. Okey, dan pelajar bila diedarkan, pelajar bolehlah isi nama. Okey, kelas tingkatan sekolah sebagainya. Okey, borang ni kita boleh buat dalam lipat 3 ya. Okey, kita buat 3 di mana memudahkanlah. Okey. Dan sebelah belakang ni, okay, yang pusat depan tadi dan ruang ni adalah untuk pelajar mengisi keputusan. Biasanya saya gunakan borang ni untuk selepas keputusan SPM diumumkan, di mana pelajar menggunakan borang ni untuk mengisi keputusan mereka dan seterusnya membuat pengiraan merit pada muka surat sebelahnya. Okey, untuk makluman semua, mulai tahun kemasukan 2021, pengiraan merit untuk masukkan ke IPTA dan KA adalah seperti yang sebagaimana tahun lepas, masukan 2020 dan sebelumnya. Pada tahun 2020 dulu, kaedah merit yang sama digunakan untuk kemasukan ke matrikulasi. Namun mulai tahun 2021, kemasukan ke matrikulasi menggunakan kaedah pengiraan merit yang berbeza berbanding dengan kaedah pengiraan merit untuk kemasukan ke IPTA dan KA, iaitu kaedah kiraan merit yang sama seperti kaedah pengiraan merit kemasukan ke matrikulasi sebelum ianya diletakkan di bawah UPU pada tahun 2019 dan 2021-2020 ya. Okey. Baiklah, untuk menggunakan borang ni agak mudah. Okey. Pelajar boleh isi keputusan dekat sini. Okey, katakanlah contoh, kita ambil contoh ya. Okey. Pelajar boleh gunakan apa-apa juga keputusan. Okey, sebaiknya keputusan periksaan sekolah lah, tengah tahun dan sebagainya. Okey, katakanlah pelajar ni aliran tertentu, bahasa Melayu katakanlah dapat B, okey, bahasa Inggeris mungkin akan dapat C, sejarah dia mempunyai B, okey, matematik B, dan katakanlah ini pelajar aliran sains, maka ada pelajar sains dia ambil matematik tambahan. Okey, tambahan. Katakanlah matematik tambahan dia dapat C, okey, dia ada fizik, ada kimia, dia mungkin ada biologi. Dan satu lagi ialah pendidikan Islam. Katakanlah fizik dia dapat okey B, kata dapat A, okey, kimia dia dapat B, biologi dapat B dan pendidikan Islam dapat A. So pelajar ni kalau kita lihat keputusan dia, dia mempunyai 2A ya, kata 2A. Dan katakanlah sini kita letakkan markah co-curriculum dia. Okey. Okey, untuk tujuan pengiraan ni, sebab markah co-curriculum pelajar tak tahu, jadi kita boleh buat anggaran lah. Saya biasanya saya tak letak tinggi sangat. Katakanlah letak 6, okey, biasanya dia antara 6 ataupun 6.7, bergantunglah kepada keaktifan pelajar di sekolah. Okey. Baiklah, setelah kita dapat keputusan ni, pelajar boleh guna keputusan periksaan sebelumnya, ataupun sekiranya pelajar tingkatan 4 contohnya yang belum ada keputusan apa-apa, pelajar boleh buat anggaran. Anggaran agak-agak kita boleh dapat grade apa dalam mata-mata pelajaran yang dia ambil. Okey. Baiklah. Muka surat sebelah ni, kita gunakan muka surat sebelah ni untuk pengiraan kemasukan ke IPTA dan LKA dulu. Okey. Cuba kita lihat balik apa grade yang pelajar ni dapat. Okey. Untuk mata pelajaran merit bagi untuk kemasukan ke IPTA, dia mengambil kira 5 mata pelajaran utama dan 3 mata pelajaran terbaik lain. Katakanlah ini pelajaran sains, maka merit dia adalah matematik. Okay, mana yang ada dekat atas ni, matematik tambahan. Okay. So matematik dia dapat apa? Okay, matematik dia dapat B. Okay, matematik dia dapat C, fizik, ya, dan biologi. Okay, fizik dia dapat, pelajaran dapat A. Okay, kimia dia dapat B, dan biologi pun dia dapat B juga. Dan 3 mata pelajaran terbaik lain. So kita carilah mana-mana 3 lagi. So ada 3 lagi, Islam, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan sejarah. Okey, so Islam. Okey, Islam pelajaran dapat A, bahasa Melayu B, sejarah B. Okey. Baiklah, berapa markah merit pelajar ni dapat? Okey. Matematik B kita lihat dekat atas ni, matematik B maka markah merit dia 10. Okey.
Matematik pertama dia dapat C, markah merit dia 6. Okey. Fizik A, A berapa? 16. Okey. B 10. Jadi jumlah dia semua sekali 10, 20, 40, 40, 52. Okey. Okey, untuk 3 mata pelajaran terbaik lain berikan Islam, pelajar ni dapat A. Okey, mereka dapat A berapa? 16, B 10, B 10. Jadi jumlah dia 10, 20, 30, 6. Core curriculum 7.6 point. 6 point berapa saya letak tadi? 6.000 ya. 6.000. Okey, perkiraan pertama 52 dibagi dengan 90, darab dengan 90, dia akan dapat 52. Okey, seterusnya untuk 3 mata pelajaran terbaik lain, pelajar ni, sorry saya cari kalkulator saya. Okey, pelajar ni okey, dia dapat berapa situ? 36. So 36 ni kita kira okey, 36 bahagi dengan 54 darab dengan 30. So, dia akan dapat 19. Okey, saya kekalkan titik perpuluhan ya 999 sebab dalam sistem komputer UBU ni dia mungkin dia boleh gunakan sampai 10 titik perpuluhan dan sebagainya. Jadi kita letaklah 999 dulu. Okey, jadi apa yang kita dapat sini 52 000 campur dengan 19.999 dibahagi 120 darab 90. Berapa kita kira? Okey, 52 campur dengan 19.999. Okey, dapat 71.999 bagi dengan 120 akan dapat 0.599 darab dengan dia akan dapat markah merit dia 53.999 campur dengan core curriculum 6.00, maka markah merit dia 59.999 ataupun kita bolehlah katakan dia dapat 60. Okey, 60 lah, kita kekalkan 59.999. Okey, 59.99 ni sebenarnya taklah tinggi sangat. Okey, kalau nak masuk ke program diploma ataupun asli mungkin tak lepas. Walaupun pelajar ni kalau kita lihat dari segi syarat, dia mungkin lepas sebab dia ada 5 kredit. Okay, so peluang dia untuk masuk ke diploma mungkin agak tipis juga kalau nak lihat sini ya. Agak tipis, dia kena dapat sekurang-kurangnya 70 ataupun 60 ke atas, 70 ke atas, dan peluang dia untuk masuk ke program diploma mungkin lebih baik. Baiklah. Bagaimana pula pengiraan untuk masukkan ke matric science? Okey. Baiklah, untuk masuk matric science, dia hanya mengambil kira 4 mata pelajaran saja, iaitu matematik, matematik tambahan, fizik atau biologi dan kimia. Dan ada grade-grade minima dia di sini. B atau C, B untuk matematik. Baiklah, pelajar ni, okey, kita gunakan result dia, dapat B. Okey, tapi berbeza ya markah merit dia. Okey, B di sini ialah 21. Okey, markah matematik tambahan C, okey, dia lepas syarat C. Dan dengan C dia dapat 19, C 19. Okey, biologi dia dapat berapa? Biologi B. Okey, fizik biologi B, kimia B. Okey, so kita gunakan yang tinggi ya. So kita gunakan untuk fizik dapat A. So kita guna fizik ya. Fizik A. Okey, dia dapat 24. Okey, kimia dia dapat B. Okey, B 21. Jadi jumlah dia 20, 40, 50, 60, 70, 85. Okey, 85. Kiraan dia senang ya. 85 ni, okay, 85 kita letak sini 85 bagi dengan 100 dan 90. So kita akan dapat okay, 85 bagi dengan 100 darab dengan 90, dia akan dapat 76.500. Core curriculum berapa? 6 campur dengan 6. Okey, 82.5. Kalau kita lihat sini perbandingan ya, dengan grade sebegini, kalau dia mohon untuk masuk ke program asasi di IBTA, dia mungkin tak dapat. Tapi kalau kita lihat dekat sini, peluang dia untuk masuk ke matrik jauh lebih baik, iaitu sebab dia dapat 85.50. Dan of course lah, kalau nak masuk matrik kejuruteraan, ada pengiraan di sini. So senang je, cuma isi je dan pelajar boleh tengok bandingan. Baiklah, apa yang saya suka kalau pelajar boleh buat dekat sini, sekiranya pelajar rasa kurang puas hati dengan pencapaian merit ni, jadi kita boleh gunakan, biasanya saya gunakan pen yang warna berbeza kalau saya buat di sekolah kan. Okay, katalah kita naikkan satu grade untuk pelajar ni. So matematik, instead dia dapat B, katalah dapat A. Okay, matematik tambahan C, okay, tak apalah, kita kekalkan C yang ni B, macam ni yang ni A, kimia B,
biology B. Okay. Oh sorry, A. Okay. So bila A sini, grade dia dah berubah. Dia jadi 16 ni ya. Okay, sini pun berubah juga jadi 16. Jadi jumlah sebenarnya dah tambah 12 markah lagi tu. Dia tambah 12 markah jadi 64. Okay, jumlah sini dah jadi 64. Okey, yang ni sepatutnya pelajar boleh skor. Katakan dapat A+ bahasa peringkat Islam, A+ bahasa Melayu dan A+ juga untuk sejarah. Jadi kalau A+ dia dapat 18. Okey, so 18, 18, 18. Kalau dapat 18 ini, jumlah dia 54. Bila kita kira merit semua, okey, co-curriculum mungkin dia boleh improve lagi. Dia mungkin dapat 6.5. Okey. So kalau dia boleh improve sini, maknanya 60, study 64, 64 sini bagi dengan 90. Okey, darab dengan 90 dapat 64. Okey. Kosong. Saya ni sini dapat 54. So 54 bagi 54 darab 30, dia akan dapat full mark 30 sini. Okey, 64 campur dengan 30 kita kira ya. Okey, so kalau kita kira balik sini, 64 campur dengan 30 sama dengan 94 bagi dengan 120, dia akan dapat point 78 darab dengan 90. So, dia akan dapat markah merit dia lebih tinggi, iaitu 70.499. Kalau co-curriculum dia dah jadi 6.5, okay, 6.5 campur dengan 6.5, maka jumlah markah merit dia dah jadi lebih tinggi, 76.999. Ini kalau nak masuk diploma di IBTA mungkin okey lah, okey. Tapi kalau nak masuk asasi, saya rasa tak lepas. So, kalau lepas pun mungkin asasi, tak silap saya, asasi sains hayat di Universiti Malaysia Sarawak. Okay, tapi kalau di UiTM ataupun di UM mungkin tak lepas. Okay, biasanya nak dapat 80. Jadi pelajar boleh gunakan kaedah ni, okay, kaedah pengiraan merit ni untuk mencari apa grade yang pelajar kena capai dalam SPM dan untuk mencapai markah merit apa yang pelajar sasarkan. So kalau kita tengok sini, dia dah ada berapa A? 1, 2, 3, 4, 5A. Tapi 5A ni belum memadai lagi. Sorry, 6A belum memadai lagi. Okay, dia mungkin kena ada satu lagi A+ ke dekat mana-mana supaya result dia, supaya markah merit dia akan lebih tinggi. Okay, so pelajar boleh buat pengiraan. Dan kalau kita kira tadi pun dah dapat 59 sini, matrikulasi dapat 82.5. Saya percaya kalau kita gunakan grade yang baru ni, tentulah markah merit ni akan jadi lebih tinggi. Okey, akan jadi lebih tinggi lagi. So, peluang dia untuk masuk matrik tentulah lebih baik. Nak masuk matrik lebih baik ni bukan sebab markah merit untuk matrik ni lebih rendah, tetapi disebabkan jumlah tempat yang ada di matrikulasi yang begitu banyak. Okey, ada 17 buah kolej matrikulasi di seluruh negara. Katakanlah setiap satu kolej matrikulasi mengambil 1,000 pelajar. Jadi kalau kira 1,000 pelajar, 17 kolej matrikulasi dah ada 17,000. Dan tempat di matrikulasi tiap tahun lebih kurang 30 hingga 40,000. Itu pun tak penuh tau. Itu pun tak penuh, yang saya beritahu itu tak penuh. Jadi peluang tu untuk masuk matrik tu lebih baik. Satu. Yang kedua, katakanlah pelajar dapat result macam ni, okey, dapat 59 dengan 59 juga, tapi dapat tawaran ke matrik. Maka pelajar secara automatik sebenarnya tak payah tunggu dah nak masuk diploma kat IBTA. Sebab peluang nak masuk diploma IBTA pun mungkin agak sukar dengan markah merit 59 ni. Okey, mungkin agak sukar dengan merit 59. Tapi peluang untuk masuk matrik dah jauh lebih baik. So kita boleh praktis untuk pengiraan, okey. Dan di bahagian ni juga ada pengiraan merit untuk kemasukan ke matrikulasi kejuruteraan. Di sini matrikulasi perakaunan. Kalau kita lihat matrikulasi perakaunan ni agak menarik tahun ni, agak menarik. Di mana tak ada lagi syarat memerlukan matematik tambahan. Jadi kalau pelajar ilmu sastra yang tak ambil matematik tambahan, mereka dah ada peluang untuk masuk ke matrikulasi perakaunan. Okey. Dan last kali ni adalah matrikulasi perakaunan profesional. Okey, daripada sini sebenarnya pelajar boleh buat rumusan. Okey, bila kita kira merit tadi 59 dan 76.99. So kita tulislah. Okey. Tulis dekat catatan sini. Okey, untuk surat belakang ni 59.999. Okey, betul ke? Okey. Okay. Ataupun kalau dikira sekali lagi, saya gunakan permohonan lain. Okey. Berapa? Tadi 76.999. Jadi pelajar dah boleh bandingkan. Okey, berapa markah merit yang dia dapat. Okay, untuk setiap. Dan kita boleh gunakan borang ni setiap kali habis periksa. Dan saya ada satu lagi borang yang saya dah buatkan ruang pengiraan ni. Kalau kita ni ruang ni borang ni lebih mudah lah sebab dia ada formula dekat sini. Okey, so kita kira on the spot. Tapi dalam borang satu lagi tu dia ada 4 kolom ya. 4 kolom, 1 2 3 4. Okey, 4 kolom tu di mana pelajar boleh isikan ini persalaan yang pertama, persalaan yang kedua, persalaan yang ketiga, yang keempat sebagainya, ataupun dengan result yang berbeza-beza. Okey, jadi
akan lebih mudahlah untuk pelajar membuat pemantauan. Okey, ada juga yang mungkin tanya, bagaimana pula dengan syarat kemasukan? Biasanya bila kita lepas syarat CB ni, mata-mata pelajaran merit ni juga ialah mata pelajaran yang merupakan mata pelajaran syarat kemasukan. Jadi biasanya kalau lepas syarat, kalau dapat markah merit tinggi tu, biasanya pelajar lepas syarat lah. Okey, lepas syarat untuk masuk ke program yang dipohon nanti. Okey. So saya harap pelajar dapat gunakan borang ni dengan sebaiknya. Guru-guru kaunseling di sekolah pun boleh download, boleh cetak, boleh sediakan borang ni dalam keadaan yang okey, ada 3 fold sini. So bolehlah kita guna setiap kali lepas peperiksaan, okey. Dan ibu bapa pun boleh gunakan. Okey, kalau yang tak jelas mungkin boleh hubungi saya balik di Facebook. Facebook group Hala 7 Pendidikan Lepas SPM. InsyaAllah saya akan cuba bantu sedapat mungkin. Okay? Mungkin kita manfaatkan masa sepanjang cuti Perintah Kawalan Pergerakan total lockdown ni dengan membuat kiraan merit supaya di akhir nanti pelajar boleh letakkan satu sasaran. Okay, dekat sini satu sasaran grade apa yang nak kena dapat dalam mata pelajaran apa supaya pelajar akan dapat markah merit yang lebih tinggi untuk mencerahkan peluang untuk masuk ke universiti ataupun college ataupun IPT mengikuti program pengajian yang pelajar sendiri nak mohon. Okey. So, itu saja. Terima kasih. Selamat berusaha. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.